Kita terus masuk program skor A kita untuk bab 2. Seterusnya topik asas nombor. Okey. Soalan biasalah kita buat soalan terus bincangan dapat 2 topik ke bagus ke hari ni. Okey. Nombor 1, kita tengok nyatakan digit 7 dalam nombor 20764 asas 9. Dia nak apa, nyatakan digit 7 nilai dia lah. Patutnya kalau kamu tengok apa bahasa Inggeris dia lebih sharp lah. Dia nak value of the digit 7. Nyatakan nilai bagi nilai digit. Patutnya ni translate dia kena letak nilai digit kan. Okey, nilai 7. Jadi jawapan kita simple je. Letak 0, 1, 2 atas. Kita nak 7 saja. Kita pecahkan jadi 7 darab dengan 9 kuasa 2. Kamu boleh tekan kalkulator terus. Okey, kita akan dapat 567 C. 567 jawapan kita C ini senang je sebenarnya. Asas nombor objektif saya target untuk exam form 4 3 soalan. Untuk SPM 2 soalan. Okey. Kita pergi dekat nombor 2 pula. Nombor 2, antara berikut yang manakah nombor dalam asas 4? Antara berikut yang manakah nombor dalam asas 4? Okey, bila dia nak asas 4, maksudnya nombor yang terlibat dalam asas 4 adalah 0, 1, 2 dan 3 sahaja. Asas 4 hanya melibatkan 4 nombor ni, iaitu 0, 1, 2, 3. Dan jawapan kita kalau kita tengok sini, 1, 4 tak boleh, B 3, 2. Ini senang je. Jawapan kita adalah B, iaitu 3, 2. 3, 2 saja yang logik untuk asas 4. Sebab asas 4 kena ada 4 nombor termasuk kosong. Okey. 4 tu tak boleh. 4 itu asas. Dia tak termasuk 4 lah. Kita pergi dekat nombor 3 terus. Cikgu slow sikit. Asas nombor saya slow. Oh, slow. Okey. Nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor. Nyatakan asas yang tidak mungkin bagi nombor ini. Yang tidak mungkin bagi nombor ini. Dia kata 3, 1, 1, 2. Okey. Kalau kita tengok yang ini, nombor yang paling besar kita ada adalah 3. Nombor paling besar kita ada adalah 3. Maksudnya kalau kita ambil, maksudnya asas 4 boleh lagi. Asas 4 boleh. Okey. Sebab asas 4 nombor paling besar dia adalah 3. Asas 2 tak boleh dah. Asas 2 tak boleh, asas 3 pun tak boleh. Kalau kita tengok nombor dia simple je cerita dia. Asas 2 ada 0 dan 1 sahaja. Asas 3 ada 0, 1, 2. Asas 4 ada 0, 1, 2, 3 macam tu. Nampak? Jadi kat sini kita tengok nombor paling besar dia 3. Maksudnya dia masih lagi boleh asas 4 dan ke atas. Maksudnya asas 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, semua boleh. Yang tak boleh ke bawah tak boleh. Ini soalan dia kata nyatakan asas yang tak mungkin. Jadi jawapan kita automatik A lah. A dia bagi apa? Asas 3. Soalan objektif dia biasanya saya target dia 3 soalan. Dia akan bagi 2 yang mudah untuk form 4. Satu je yang agak mencabar sikit. Ini kena tengok tak situ lah. So kita buat latihan ni kena cam. Dan kamu kena skor topik ni. Okey. Kita teruskan nombor 4. Nombor 4 kat sini. Mana di antara berikut tidak benar? Okey, yang ni kena check satu-satu. Soalan dia A dia bagi 24 asas 5 sama dengan 14 asas 10. B dia bagi 24 asas 8 sama dengan 10100. Asas 2. C dia bagi kat situ 24 asas 5 sama dengan 16 asas 8. Okey, kemudian D dia bagi kat situ 1012 sama dengan 401 asas 5. Okey, yang mana kita nak check dulu? Okey. Kalau kamu tengok soalan macam ni, yang first kita nak check, kita check yang mudah dulu. Okey, yang mana yang mudah? Kita check yang mudah yang mana? Yang mudah adalah yang ni dulu. Asas 8 dengan asas 2 ni mudah dulu kita check.
Kan? Bila kita cek yang ini, kamu akan dapati bahawa dia ada cara calculator dan manual. Kalau cara manual dia, saya buat kat sini 101000 asas 2. Saya pecahkan 1, 2, 3 pecah. 1, 2 tak cukup, letak kosong. 3 pecah. Ini cara 2 nak tukar kepada 8. Nombor yang terlibat adalah 1, 2, 4. Bukan kosong. 1, 2, 4. Kenapa 1, 2, 4? 1 ni adalah 200. Ini 201, ini 202. Okey? Ini cara susun dia. Jadi bila kita tengok kat sini, ini maksudnya sini 4, sini 2. Jawapan kita 24 betul. Jadi B betul. Okey? Kalau pakai kalkulator lagi senang. Kalau pakai kalkulator kamu boleh guna mod base kamu tu. Mod base. Apa kamu buat? Kamu tekan je. 24, 8 tekan ok. Sama dengan tukar kepada bin. Dia akan bagilah 10100. Ini untuk soalan yang boleh pakai kalkulator. Dia seorang je. Bila asas 5 je tak boleh pakai dah. Asas 5 dah tak boleh pakai dah. Okay? Jadi kalau ini betul tak boleh. Kita nak apa? Soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya yang manakah tidak benar. Jadi kita cek. Okay. Kalau kamu tengok yang mana kita cek, saya akan cek ni pula. 24.5, 24.5 ni. Ada benda sama saya cek. Jadi saya akan cek 24.5 berapa nilai dia. 24 asas 5, cara cek dia macam tadi 01. Okey, ini kalau pakai 01 kan? Maksudnya first kali kita ambil 2 darab dengan 5 kuasa 1 campur 4 darab dengan 5 kuasa 0. Ambil jawapan dia, kita akan dapat jawapan dia 14. Asas 10. Okey, jadi yang ini betul. Ini betul. 14 asas 10. Jadi bila ada benda sama, 14 asas 10, kita boleh tukar kepada asas 8. Asas 10 boleh tukar kepada asas 8. Dia kait ni soalan objektif, cara jawab soalan objektif dia ada kait. Jadi apa kita buat? Kita boleh tukar jadi 14 pakai mod base, tekan dek, dek maksudnya asas 10, tekan sama dengan tukar kepada ok. Cuba kamu tekan kalkulator tengok. Berapa dapat? Dapat 16 tak? Okey, berapa ni? Dapat kan cik? Dapat. 14 pakai dek tukar kepada ok. Dapat 16 kan? Jadi dapat 16 maksud ni pun betul. Jawapan kita yang salah mana yang ni? Yang ni confirm salah. Sebab semua dah betul, dia seorang salah. Okey, macam mana nak confirm dia? Kalau dalam exam tak payah confirm lah. Dalam exam kalau kita dah dapat macam ni, dia seorang salah, tak payah kamu tanda je di terus. Tapi hari ni kita belajar, kita kena confirmkan lah. Kenapa ni salah? Kenapa dia salah, kita kena tahu kenapa. Okey, jadi kita cek tengok. Dia kata 101 asas 2, dia kata sama dengan 401 asas 5. Kita kena tukar dua-dua ni kepada asas 10. Okey, iaitu kita tengok nilai dia sama tak. Iaitu cerakin. Atas ni kita letak apa? 0, 1, 2. Sini pun sama. 0, 1, 2. Yang ini kita pecah jadi 2 darab 2. 2 pula. 1 darab 2 kuasa 2 campur 1 darab 2 kuasa 0. Dapat jawapan kita, nombor kita kat sini adalah 5. Tekan kalkulator boleh. Tapi jangan tekan kat mod base tak boleh tekan benda ni. Yang ini pula dia akan jadi apa? 4 darab 5 kuasa 2 campur dengan 1 darab 5 kuasa 0. Jadi kita akan dapat sini 100 lebih ni. 1, 0, 1. Nampak? Tak sama lah. Sebab tu jawapan kita kat sini tak sama. Jawapan D. Ini
apa yang difokuskan ni adalah penukaran asas. Penukaran asas. Penukaran asas. Paling penting adalah semua asas kita boleh tukarkan kepada asas 10. Tak kisah macam mana pun. Apa-apa asas boleh tukarkan kepada asas 10. Kan? Asas paling utama dalam nombor kita adalah kita panggil asas 10. Kalkulator DEC. Okey. Daripada asas 10 dia boleh pergi semua asas lain. Tak ada masalah. Okey. Tapi asas lain contoh kalau 3, asas 3 nak pergi ke 7. Tak boleh. Jadi kita kena pergi apa? 3 kena pergi 10 dulu, 10 baru pergi 7 balik. Itu kita panggil dia fokus kat soalan ni adalah penukaran asas. Kita pergi teruskan nombor 5 pula. Nombor 5. Okey. Soalan nombor 5 kat sini. Tengok. Jika X kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 5 campur 2 kuasa 3 campur 2 kuasa 0. Yang ini kamu dah belajar dalam indeks. Dalam indeks benda ni kita panggil dia, yang kecil ni kita panggil dia, dalam asas nombor kita panggil dia asas. Asas 2. Dalam indeks benda ni pun kita panggil asas juga. Ini pun asas 2. Macam mana nak samakan? Senang je cerita dia. Kalau asas 2 cantik. Kita tengok nombor paling besar. Nombor paling besar 5. Maksudnya susunan kita adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0. Macam tu. Cara susun. Tengok nombor paling besar. Sekarang kita cek. 0 ada? Ada. Kalau ada, letak 1. 2 kuasa 1 tak ada. 2 kuasa 2 tak ada. 2 kuasa 3 ada. 2 kuasa 4 tak ada. 2 kuasa 5 ada. Siap. Itu cara kita tukarkan kalau dia bagi pecah macam ni. Okey? Itu dapat jawapan kita. Yang mana jawapan kita? 10, 1001. Jawapan tu dapat B. Okey, ini cara dia dah cerakin kita tukarkan kepada asas nombor. Boleh? Syafika boleh? Okey. Boleh ikut Nombor 6 Nombor 6 terus. Tarik. Okey. Diberi bahawa X asas 10 sama dengan 11 asas 2 campur 11 asas 5 campur 11 asas 8. Jadi dia nak asas 10. Jadi semua tiga-tiga ni kena tukar kepada asas 10. Dah tukar baru campur. Macam mana tukar asas 10? Kita cerakin lah. Cerakin maksudnya atas ni kita letak 01, 01, 01. Yang pertama, 1 darab 2 kuasa 1 campur 1 darab 2 kuasa 0. Yang ini 1 darab 5 kuasa 1 campur 1 darab 5 kuasa 0. Campur 1 darab 8 kuasa 1 campur 1 darab 8 kuasa 0. Okey. Yang kuasa 0 tak payah tekan kalkulator pun tak apa. Jawapan kita akan dapat sini 2 campur 1, 3, 3 campur, saya tulis dulu 3 campur, yang ini 5, 6 campur dengan ini 8 campur 1, 9. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 18. Cara kita gunakan teknik apa? Cerakinkan. Okey, itu soalan nombor 6. Kita terus nombor 7. Banyak soalan ni. Pelan-pelan tak apa. Lari pula.
Okey. Kita tengok nombor 7 dulu. Nombor 7 kat sini, soalan dia simple. Ya, tukarkan 204 asas 5 kepada satu nombor ke dalam asas 7. Ini saya bagi tahu boleh nampak. 5 nak pergi 7 tak boleh. Jadi 5 kena turun dulu ke 10. Kan? 5 nak pergi 10, kita kena pecahkan cerakin dia. 0, 1, 2. Jadi saya akan jadikan dia 2 darab dengan 5 kuasa 2. Campur kosong tak payah. 4 darab 5 kuasa kosong. Okey, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 54. Asas 10. Sekarang asas 10 nak tukar kepada asas 7. Macam mana 10 nak pergi 7? Dia kena bahagi. Kan 10 kena 7, dia kena bahagi. Cara dia bahagi panjang, kita panggil dia. 54 kita bahagikan dengan 7. Jadi ambil kalkulator kamu. Kan? Kalkulator saya kalkulator biasa ni. Okey. 54 ni saya pakai dalam mod base. Aku tengok. Lemak tak nampak lah. Kecil-kecil. Saya tukar besar. Sorry. Lupa pula. Oh, silau pula. Okey. Belakang sikit. Sini tak apa silau sangat. Kamera saya pula lari. Okey. Boleh dia pakai dekat yang biasa pun tak apa. 54. Kita bahagi dengan 7. Ambil nombor depan sekali je 7. Point tak payah Kemudian bahagi 7 lagi dapat 1 macam tu. Itu cara nak tukarkan asas nombor daripada 10 pergi ke apa-apa nombor bahagi. Okey. Jadi macam mana jawapan nak ambil? Bawah sekali kita ambil terus 1. Okey. Kemudian kita akan ambil 1 darab 7, kita pergi sebelah ni. Tak jawapan dia. 7 tolak 7 akan dapat 0. Lepas tu kat sini pun sama. 7 darab 7, letak jawapan dia kat sini. 7 darab 7, 49. Macam tu. Tolak. 54 tolak 49 akan dapat 5. Jawapan ambil pada bawah, naik ke atas. Jawapan kita adalah 105 asas 7. Ini kita panggil dia nak tukar nombor dari apa-apa nombor asas kepada asas 10 kepada apa-apa nombor lain. Kita kena bahagi. Bahagi ni kita panggil dia pembahagian panjang. Bahagi. Tapi ambil nombor yang kat depan saja. Perpuluhan tak payah ambil. Okey, yang ini banyak dalam exam. Nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah. Banyak pertukaran ni. Ya. Kita sekejap. Tak. Okey. Kita masuk terus nombor seterusnya, nombor 8 kat situ. Nombor 8, rajah di bawah menunjukkan 2 kepingkat nombor. Hitung beza antara nilai digit 3 dalam 2 nombor itu. Ini senang sebab kita dah jumpa tadi. Mula-mula soalan kita adalah nilai digit. 5 dengan 132 asas 4. Jadi kita ada. Kita nak yang ini je. Jadi kat sini 012. 012. Yang ini maksudnya kita akan ambil 3 darab 5 kuasa 1. 15. Yang ini kita ambil 3 darab 4 kuasa 1 akan dapat 12. Dia nak apa?
Beza nilai digit. Beza nilai digit maksudnya 15 tolak 12. Jawapan kita 3. Macam tu je. Terus dapat B. Okey. Ni nak cari nilai digit. Cari beza. Tolak je. Boleh Okey. Nombor 8, nombor 9 saya turunkan sikit. 9, 10. Okey. Nombor 9 kat situ. Tengok. Dia bagi 523 asas 7. Campur dengan 64 asas 7. Hari ni kita kena buat bentuk lazim. Sebab jawapan dia pun asas 7. Okey. Ni 7 dengan 7 kita boleh campur. Kita campur dulu. Okey. Cuma cara campur dia tengok. Okey. 523 asas 7 campur dengan 64 asas 7. Sebelum tu kita kena ingat nombor asas 7. Nombor asas 7 hanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asas 7 kita paling besar adalah nombor 6. Lebih tak boleh. Contoh kat sini kita tengok. Kita nak campur campuran. Okey. 3 campur 4, 7. 7 tak boleh, nampak? 7 tak boleh sebab apa? Dia paling besar 6. Okay, jadi apa nak buat? Bila kita tengok tak boleh, kita akan ambil 7, kita tolak dengan asas dia. Kosong. Jadi kita akan letak 0, 1. Itu teknik dia lah. Maksudnya dia dah jadi 10. Campur lagi. Kita akan dapat 8. 8 pun tak boleh. 8, 6, 7, 8, 9. 9 pun tak boleh. Macam mana nak buat? Lagi sekali kita buat. 9 tolak 7 dapat 2. Sebab kita akan letak kat sini 2, 1. Ni kena faham. Simple je. Kemudian yang ni 6. 6 boleh tak? 6 boleh. Terus dapat jawapan kita 6, 2, 0. Asas 7. Ni siap. Jawapan D. Kena ingat apa-apa nombor asas dia. Bila dia tak boleh, kita tolak dengan asas dia. Tak kisah asas nombor apa benda pun. Sama cerita dia. Okey. Itu nombor 9. Nombor 10, dia tolak pula. Nombor 10. Apa beza dia? Kita tolak. Nombor 10 dia bagi 1310 asas 4 tolak dengan 333 asas 4. Bila tolak, dia akan wujud apa? Satu benda yang kita panggil dia pinjam. Kalau tak cukup dia kita pinjam. Yang kita pinjam apa? Pinjam asas. Asas yang kita pinjam. Okay, contoh macam ni saya susun 1310 asas 4 tolak dengan 333 asas 4. Buat macam biasa. 0 tolak 3 tak boleh, pinjam sebelah. Bila kita pinjam sebelah, yang ini akan potong, yang ini tinggal kosong. Dia bagi apa? Pinjam asas. Dia bagi asas. Asas dia 4, 4 dapat. Apa saja asas dia, yang pinjam dapat asas dia. Baru kita boleh tolak. 4 tolak 3 dapat 1. Macam tu. Okey, lagi sekali. 0 tolak 3 tak boleh, pinjam asas. Tinggal 2. Jadi 4 tolak 3, 1 juga. Okey, sebelah pun sama. 2 tak boleh tolak 3. Kita pinjam asas. Pinjam sini 0. Pergi jadi 4. Jadi 4, 6. 6 tolak 3, 3. Dapat jawapan dia 311 asas 4. Jadi kalau tolak, yang nak ingat apa? Pinjam asas. Dia kena pinjam asas. Okey. Soalan nombor 10. Jawapan kita ada tak? 311 jawapan C. Okey. Pergi nombor seterusnya, nombor 11. Boleh nampak dah. Nombor 11. Ali ada 203 asas 5 keping stem. Dan May ada
Ni Ali. Mei ada 11101 asas 2 kaping stem. Hitung beza dalam asas 10. Jadi dua-dua ni kena tukar dulu kepada asas 10. Jadi nak tukar dia kita boleh guna teknik apa? Cerakin. Cerakin Mungkin saya akan buat kat sini 012 01234. Okey. Jadi yang pertama 2 darab 5 kuasa 2 campur kosong tak payah 3 darab 5 kuasa kosong. Jadi kita akan dapat sini 53. Ambil kalkulator tekan ni 25 kali 2 50 campur 3. Ni tak payah kira kan. Yang ini pula kalau 1 senang ambil nombor terus saja. 1 darab 2 kuasa 4 kan. 1 darab 2 kuasa 4 kita boleh tulis itu 2 kuasa 4 terus. Campur dengan 2 kuasa 3. Campur dengan 2 kuasa 2. Campur dengan 2 kuasa kosong. Jadi kita akan dapat yang ini 16 campur 8 campur 4 campur 1. Okay. 29. Dia nak apa? Beza, ambil tolak lah. Tolak. Okay. Bila kita tolak kat sini, kita dapati dia akan jadi 24. Betul ke 24? 24 Jawapan kita akan dapat sama dengan 24. Tolak kan? Okey. Jawapan mana? C. Kat sini saya harap kamu dah boleh faham iaitu kita panggil dia cerakinkan. Guna dia untuk apa? Kita nak tukarkan apa-apa asas kepada asas 10. Kita boleh guna teknik cerakinkan. Okey. Nombor 12 itu nombor 12 dia bagi kat situ diberi bahawa 3N5 asas 6 sama dengan 1331 asas 4. Ni macam tadi saya beritahu kan. 6 dengan 4 tak boleh buat apa, tak sama. Jadi macam mana nak buat? Dua-dua ni kita kena tukarkan dulu kepada asas 10. Kita tukarkan kepada asas 10. Siapa yang nak tukar? Yang ini. Yang ini kena tukar kepada asas 10. Kemudian tukar kepada asas 6. Yang ni jangan usik sebab soalan ada N kat sini. Kalau kita usik kacau. Kita samakan ni ke jadikan dia asas 6. Baru kita bandingkan. Ya apa step pertama? 4 tukar 10 cerakinkan. 0, 1, 2, 3. Jadi akan jadi jawapan kita akan jadi sama dengan 1 darab 4 kuasa 3 campur 3 darab 4 kuasa 2 campur 3 darab 4 kuasa 1 campur yang ujung sekali ambil 1. 4 kuasa kosong tak payah tulis pun tak apa. Dapat jawapan kita kat sini 464 campur dengan 16 kali 3 48 campur 3 kali 4 12. Sini campur 1. Sini 60 124 125. Okey. 125 nak tukar kepada asas 6 kena bahagi 6. Okey. 125 bahagi 6. Bila bahagi 6, kita akan dapat jawapan kita kat situ berapa? Ambil kalkulator. 125 bahagi 6, kita akan dapat 20. Poin belakang jangan ambil. Jangan ambil poin belakang. Lepas tu 20 tu terus bahagi 6. Contoh macam ni nampak? Saya buat. Ni dapat, saya ambil 20. Lepas tu saya terus bahagi 6 lagi. Dapat 3. Terus bahagi je. Okey, dah. 3 tak boleh bahagi 6 dah. Jadi jawapan kita kat situ kita akan dapat yang pertama 3. Betul tak? Betul, 3. Nampak? Yang kedua siapa? 3 darab 6.
kita akan dapat 18. 20 tolak 18 dapat 2. Tu jawapan kita N, dah dapat 2. Apa kita cek betul tak 5 belakang. Okey, 20 darab 6 120. Jadi tolak dapat 5. Jawapan 325 asas 6. N kita adalah 2. Sebab saya kata soalan ni akan banyak jumpa. Jangan risau. Okey. Ini maksudnya soalan yang berkaitan penukaran asal nombor. Nampak ni bagus sebab apa? Dia ada pergi 10, 10 pergi 6. Okey. Kecil pergi ke besar. 4 pergi 10 maksudnya kecil pergi ke besar darab. 10 pergi 6, besar ke kecil bahagi. Itu je konsep simple saja. Kan? Okey. Kita tengok soalan nombor 13. Sini saya buat kat sini muat. Nombor 13 kat situ, kita turun tengok, nampak kan? Diberi bahawa 3 darab 5 kuasa 5 campur 4 darab 5 kuasa 3 campur 1 darab 5 kuasa 2 campur 2. Sama dengan, dia bagi kat situ sama dengan 30 apa tu? PQR. 30 PQR. Kemudian 2. Saya rasa ni ada, sekejap saya check tengok. Mana B dia? Okey. Saya pun tengah cari. Mana BC? BD. AC je jumpa. Cari ni BD dekat bawah. Soalan penuh dia gini ni. Situ dia punya B dengan D. Okey? Aduh. Okay, tak apa. Cara dia macam ni sebenarnya soalan ni dia tak lengkap. Ada sikit benda tak lengkap lah. Kan? Sepatutnya dia kena letak yang ini jawapan dia mesti asas 5 juga. Ni asas 5 kena letak. Kamu tambahkan dekat soalan dia. Dia ada asas 5 kat situ. Kita letak kan. Jadi apa kita buat? Bila asas 5, asas 5, asas 5. Kita tengok nombor paling besar 5. Bila tengok nombor paling besar. Apa kita buat? Kita buat macam tu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tengok nombor ni bukan nombor ni nombor paling besar. Kuasa dia. Jadi maksudnya ini apa? Bila asas 5, ini maksudnya ini 5 kuasa 5. Ada tak 5 kuasa 5? Ada. Ada berapa? Ada 3. 5 kuasa 5 ada 3. 5 kuasa 4 tak ada. Okay? 5 kuasa 3 ada 4. 5 kuasa 2 ada 1. 5 kuasa 1 tak ada. Ujung sekali biasanya 5 kuasa 0, 2. Ini kena faham Soalan tanya apa? PQR. Dia digit PQR ialah. Jadi PQR kita sini. Sini kita punya PQR. Ini P, ini Q, ini R. Sini PQR. Okey, jawapan kita adalah apa? 410. D kan? Boleh faham ke ni? Kan? Tak faham tanya terus Okey. Ini nombor 13. Segi nombor 14 pula. Okey, nombor 14 Soalan nombor 14. Diberi bahawa 1110 asas 3 X
asas 10, 60 asas 7. Okey. Tuliskan semua integer bagi X. Semua integer bagi X. Dia nak asas 10. Jadi bila dia nak asas 10, kita nak buat dia, dia ni pun kena tukar kepada asas 10. Dia ni pun kena tukar kepada asas 10. Baru kita boleh dapat congak siapa dia ni atas tengah. Dia pun asas 10. Dia macam mana asas 10? Kita kena buat cerakin. 0, 1, 2, 3. 0, 1. Jadi kita akan dapat yang pertama. 3 darab 3 kuasa 3. 3 lah. Saya tulis. Sorry. 1 mula. 1 darab 3 kuasa 3. Campur 1 darab 3 kuasa 2. Campur 1 darab 3 kuasa 1. Okey. Jawapan kita akan dapat sini 27 campur 9 campur 3. Okay, jawapan kita akan dapat kat sini 39. Ini nilai kita lah, 39. Okay, yang ini pun sama juga, tukar pada asas 10. Asas 10 kita akan dapat sini 6 darab 7 kuasa 1. Itu saja. 6 darab 7 adalah 42. Jadi, apa nombor di antara dua-dua ni? Nombor jawapan kita adalah 39, 42. Jadi tengah-tengah ni ada dua nombor. Dua nombor yang terlibat adalah siapa? 40, 41. Ini jawapan kita. Nombor-nombor yang boleh jadi X. Okey? Jawapan kita B. Okey. Nombor 15 pula. Nombor 15, jika X asas 8 sama dengan 10 110 asas 2 campur dengan 13 asas 5. Dia secari X. Yang macam tadilah. Yang ini kena tukar kepada 8. Yang ini tukar pada 8, yang ini pun kena tukar pada 8. Kemudian campur. Macam mana nak tukar pergi 8? Biasanya 2 boleh pergi 8 terus. 2 boleh pergi 8 terus. 5 tak boleh. 5 dia kena pergi 10 dulu. 10 baru pergi 8. 2 dia boleh pergi 8 terus sebab dia boleh pakai kalkulator. 2 pergi 8 adalah bin tukar kepada O. Bin tukar kepada O. Ambil kalkulator. Okey, kalkulator saya ada tak? Mod base N. Okey. Base N kat situ. Tukar 10 1110 bin. Tekan bin ni. Oh, tekan bin dulu, sorry, kalkulator ni. Kalkulator kamu boleh tekan macam tu kan. 111010 tekan bin. Jangan bagi dia ubah nombor. Kalau dia ubah salah. Kan? Tekan bin, tukar kepada tekan sama dengan. Tukar kepada O. Tekan O. Dapat jawapan kita 32. Itu cara kita guna kalkulator kan. Jawapan sini akan jadi sama dengan 32 asas 8. Untuk asas 2 saja. Campur dengan, yang ini 13 kena tukar kepada asas 8. Macam mana? 13 pergi asas 10 dulu. 1 darab 5 kuasa 01. 5 kuasa 1 campur dengan 3 kuasa 0 tak payah. Sini kita akan dapat 5 campur 3, 8. 8 tukar kepada asas 8. 8 bahagi 8. Kita akan dapat 1. Okey, terus dapat. 1, jawapan kita adalah 1. Ni tolak 8 akan jadi 0. Jadi 10. Dekat sini adalah 10 asas 8. Perhatikan Okey, campur dua-dua kita akan dapat jawapan kat kita ada 42 asas 8. Itu jawapan X kita.
Jadi X dapat jawapan B. Cikgu, Ya? kalau tambah dulu baru kuasakan 8 macam mana? Tambah dulu macam mana yang ni? Tambah nombor ni dulu. Tak boleh sebab ni asas 2, asas 5 tak boleh tambah. Tak sama asas. Tak macam kan convertkan dia pergi 10. Boleh juga. Boleh juga. Okay. Kalau kamu tukar pergi 10. Contoh kalau kamu pakai teknik cerakin kan. 110, 10. Tambah dengan 13, 5. Boleh. Yang ni 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1. Jadi kita akan tukar pergi 10 dulu. Yang ini akan jadi 1 darab 2 kuasa 4 campur 1 darab 2 kuasa 3 campur dengan 1 darab 2 kuasa 1 campur dengan 1 darab 5 kuasa 1 campur 3. Jadi kita akan dapat semua akan jadi 16 campur 8 campur 2 campur 5 campur 3. Jadi kita akan dapat apa ni? 10, 18 akan jadi 34. Betul ke? 34. 34 asas 10. Asas 10 tukar pergi 8. Asas tukar 8 sama ada bahagi boleh, pakai kalkulator boleh. Pakai kalkulator 10 boleh pergi tukar 8 terus sebab kita ada. Jadi 34 asas 10 ni kamu kena tekan DEC dulu. Tekan mana DEC saya ni? Tekan DEC ni. Tekan 34. Okey, kemudian tekan sama dengan. Tekan. Dia memang tak ada perubahan pun. Tekan sama dengan. Kemudian sama dengan ni maksudnya tukar kepada. Nak tukar kepada apa? Tukar kepada 8. Tekan O. Dia akan dapat 42. Dia tak akan lari. Jawapan akan jadi sama. 34, 42. Kalau kamu nak pakai bahagi boleh juga. 34 bahagi 8. Okey? Kalau bahagi 8 biasanya kita akan dapat kat situ 32. Bahagi berapa ni? 4. 4 macam tu. Tak boleh bahagi dah. Jadi sini akan jadi 4. 4 kali 8 tolak 32 dapat jawapan 2. Jawapan kita sama. Dia akan sama. Semua jawapan akan jadi sama. 42 asal 8. Boleh Syafiqah? Boleh? Okey? Terus pergi nombor 16. Okey, nombor 16 nampak okey. Saya rasa muat kot ni. Asal nombor yang kecil pendek-pendek je. 16, tengok. Jadual di bawah menunjukkan jisim 2 paket gula yang dibeli oleh Atikah. Okey. Paket A 14 asas 7 kg. Paket B 101 asas 2 kg. Atikah menyimpan gula itu dalam sebuah bekas yang boleh menampung 44 asas 5 kg gula. Berapakah jisim gula yang perlu dibelinya lagi untuk memenuhi bekas itu dalam asas 10? Oh, jadi semua macam ni kita tukar pada asas 10. Jadi A ada 14 asas 7. B ada 101 asas 2. Bekas balang. Bekas. Balang tu bekas. 44 asas 5. Semua nak kena tukar kepada asas 10. Nilai dia kena bagi sama. Okey. Jadi kita akan ambil ni asas 10 01 012. Yang ni saya akan ambil 1 darab 7 kuasa 1 campur 4. 7 campur 4, 11. Asas 10.
Yang ini ambil terus je 2 campur dengan 1. Kita akan dapat sini 3 asas 10. Okey. Yang ini pula 0, 1. 4 darab 5 kuasa 1 campur 5. 25. Okey. Semua ni asas 10. Dua-dua ni gula yang dia beli. Jadi yang dia beli jumlah dia adalah sama dengan 14. Balang tu muat 25. Berapa lagi nak masuk? Berapa lagi kena beli? Jadi jawapan kita adalah 25 tolak dengan 14. Dapat dah jawapan kita 11. Betul ke 11? 11. Kenapa tak ada? Saya salah kira ke? Asas 7. Betul? "44". Aduh, mana datang 45 pula. 44. Saya ubah soalan pula. 44 maksudnya 24 saja. 24, 10, 10. Okey, baru betul. Salah salin soalan. Boleh ke? Mana siapa ada ni? Oh, semua dah ada. Oh, Bakis pun dah ada. Okey. Kita teruskan. Nombor 16. Nombor 17. 17 jawapan kat atas. Sekejap. Tengok dulu. Soalan nombor 17. Berikut merupakan ciri-ciri suatu nombor dalam asas tertentu. Oh, ini kita tengok jawapan dulu. Boleh. Jawapan dulu. Saya ambil jawapan. Jawapan dia adalah A 53 asas 6, B 2221 asas 3, C 73 asas 8, D 76 asas 8. Tu jawapan dia. Oh, kita tengok cerita dia apa tadi. 11. Okey. Digit pertama ialah digit terbesar dalam nombor itu dan merupakan nombor perdana. Digit pertama ialah digit terbesar dalam nombor itu dan merupakan nombor perdana. Sudah. Okey. Nilai nombor itu dalam asas 10 ialah 59. Nanti. Kat sini kalau kau tengok, digit yang pertama yang mana yang ini? Pertama, kedua. Pertama, kedua. Okey, digit pertama. Dia kata digit pertama adalah digit terbesar. Digit pertama adalah digit yang terbesar. Mana digit pertama? Pertama, kedua. Pertama, kedua. Oh, macam tu. Saya pun confuse digit pertama ni. Digit pertama, kalau ikut soalan ni maksudnya ialah digit terbesar dalam nombor itu merupakan nombor perdana. Ini digit pertama yang ini. Saya ambil. Okey. Kalau macam ni maksudnya semua nombor perdana. Lepas tu nilai nombor itu dalam asas 10 ialah 59. Oh ni. Saya confuse dekat digit pertama. Apa kita buat dulu? Okey, tukar kepada asas 10 dulu. 53. 6 tukar kepada asas 10.
5 darab 6 kuasa 1 campur dengan 3 dapat 33. Dapat 33. Salah. So jawapan dia 59. Okey, B pula. B asas 3. 2, 2, 2, 1. Asas 3. 0, 1, 2, 3. Asas 3. Sini kita akan dapat 2 kali 3 kuasa 3 campur 2 kali 3 kuasa 2 campur 2 kali 3 kuasa 1 campur 1. Okey. Sini akan jadi 27. 27 darab 2. 27 darab 2. Sini saja dah ada 54. Campur dengan 9 darab 2. 18. Dia salah. Dah lebih. Campur ni dah lebih 59. Salah. B pun salah. Okey. C. 7, 3 asas 8. 0, 1. Dekat sini 7 darab dengan 8 kuasa 1 campur 3. 56 campur 3 sama dengan 59. Oh, ni betul. Jawapan kita kat sini adalah C. Okey. Jadi kat sini baru saya faham. Digit yang pertama ialah kita ambil pada kiri. Baca pada kiri ke kanan. Ini adalah digit pertama, kedua. Pertama, kedua. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua. Macam tu. Okey. Soalan seterusnya nombor 18. Oh, dah start kebat-kebat semua ni lah. Soalan dia ada banyak cerita ni. Nombor 18 kat sini. Tengok. Dalam permainan mencari harta karun, Amy dan Zain mendapat kunci dan sekeping kertas. Menyatakan nombor peti keselamatan 3041. Okay. Yang menunjukkan kedudukan harta karun disimpan. Tetapi mereka cuma membukanya, didapati peti keselamatan itu tidak boleh dibuka. Apakah kemungkinan nombor peti keselamatan itu sebenarnya? Oh. Okey. Jadi maksudnya kat sini anggapan kita 3041 ni adalah asas 10. Dia bagi ABC tu banyak. A dia kata 1153. Asas 9. B dia bagi 6511. Asas 8. C dia bagi 1201. Asas 7. Kemudian D 10211 asas 5. Kita akan tengok yang mana satu. Dapat 3041. Okey. Saya akan ambil 0, 1, 2, 3. Ini 9. 1 darab 9 kuasa 3 campur 1 darab 9 kuasa 2 campur 5 darab 9 kuasa 1 campur 3. Kita kira yang ni dulu. Sembilan kuasa 3. Kemudian campur dengan 9 kuasa 2. Kemudian campur dengan 5 kali 9, 45. Campur dengan 3. Oh, ini dah mengarut ni. 59097. Sorry.
Apa saya buat ni? Ngarut salah. 858 salah. Okey. A salah. Yang ini 0, 1, 2, 3. Pecahkan jadi 6 darab 8 kuasa 3 campur 5 darab 8 kuasa 2 campur 1 darab 8 kuasa 1 campur 1. Tekan kalkulator selalu salah. 6 darab 8 kuasa 3 campur 5 darab 8 kuasa 2 campur 8 campur 1. 3401. Oh, ada lagi lah. Yang kita punya apa? 3041 tak apa. Kita tengok ni pula. 0123 asas 7. Oh, ini lagi jauh ni. Yang ini saya tulis 1 darab dengan 7 kuasa 3 campur dengan 2 darab dengan 7 kuasa 2 campur dengan 1. Dapat 442. Okey, yang last sekali. Patutnya jawapan ni. 1 darab 5 kuasa 4 campur dengan 2 darab 5 kuasa 2 kemudian campur dengan 1 darab 5 campur dengan 1. 681 bukan juga. Okey. Jadi kat sini maksudnya soalan dia tanya apakah kemungkinan nombor peti keselamatan itu? Kan? Dia bagi nombor 3041. Dia buka tak dapat. Maksudnya nombor ni susun dia tak betul. Kan? Jadi nombor yang cantik yang kita kira adalah 3401. Ini adalah susunan yang betul. Dia bukan nak nilai, dia nak susun yang betul. Kan? Pening tak soalan ni, kebat ni. Sebab tetapi apabila mereka cuba membukanya, dia berarti peti keselamatan itu tidak boleh dibuka, betul. Maksudnya 3041 tu kan yang kita cari ni sebenarnya susunan dia tak betul. Susunan yang betul dia apa? Adalah 3401. Ya, jawapan kita yang mana? 3401 tadi adalah B. Okey. Susah juga nak kira ni kan. Nombor 18, kena faham je sebab tu kalau dah pernah buat sekali mungkin insya-Allah kalau jumpa boleh jawab lah. Okey, nombor 19. Soalan objektif je sebenarnya. Tapi kadang-kadang pening juga objektif ni. Tengok nombor 19. Pilih jawapan yang betul bagi nilai yang disusun secara menaik. Oh, penat soalan macam ni. Kan? 2, 4, 3 asas 5. 2, 7, 1 asas 8. 3, 3, 3 asas. Alah, tak nampak tu. 9. Okey. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 asas 2. Oh, nombor yang sama. Nombor yang sama tak ada masalah lah. Kita cari nilai lah kan. Tukarkan semua kepada nilai asas 10. Jadi kita akan ambil kat sini 0, 1, 2. 2 darab 5 kuasa 2 campur 4 darab 5 kuasa 1 campur 3. Yang ini 0, 1, 2. 2 darab
8 kuasa 2 campur 7 darab 8 kuasa 1 campur 1. Yang ini 3 darab 012. 9 kuasa 2 campur 3 darab 9 kuasa 1 campur 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini kita akan buat 2 kuasa 6 campur 2 kuasa 5 campur 2 kuasa 3 campur 2 kuasa 2 campur 1. Jom sekali ambil terus. Kita tengok nilai dia. Baru kita susun cara menaik kan. Yang ini kita akan dapat 50/73. Yang ini saya tekan 64. 64 kali 2 campur dengan 56. 185. Yang ini 3 kali 81 campur dengan 27. Campur 3. Besar lagi dia. Ini 2 kuasa 6 campur 2 kuasa 5 campur 2 kuasa 3 campur 2 kuasa 2 campur 1. 109. Okey, jadi susunan kita menaik paling kecil yang ini 2, 4, 3 asas 5. Kemudian yang ini 110 1101 asas 2. Kemudian yang ini siapa punya? Ni 271 asas 8 dan last sekali adalah yang ini. Mana satu jawapan kita? Tengok 243. Jawapan ada C. Biasanya menggunakan apa? Tukar kepada nilai yang sama iaitu melibatkan asas 10. Okey. Boleh ikut Boleh ikut 20 Nombor 20 terus. Okey. Salwa pergi ke bank untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ke dalam peti deposit. Setelah mendapat kunci dan nombor kotak deposit, dia menulis nombor peti depositnya untuk rujukan masa akan dating. dating. Sebagai 606 asas 7. Bagi tujuan keselamatan, apakah nombor sebenar peti deposit Salwa? Oh, yang ni sama macam tadi. Ni tukar kepada asas 10. Dia punya cerita tu baca tu macam novel sebenarnya. 012. Jawapan kita akan jadi 6 darab 7 kuasa 2 campur dengan 6. 6 darab 7 kuasa 2 campur 6. 300. Oh, pandai juga soalan ni. Tak ada pula bawah tu sebab dia bagi apa? Semua dia bagi dalam asas lain kan. D dah salah. D dah salah. Kita check A dulu. A 10130 asas 4. 0 1 2 3 4. 1 darab 4 kuasa 4 campur 1 darab 4 kuasa 2 campur 3. Jawapan kita mesti 300 Kita check. Buat kuasa 4 campur dengan 4 kuasa 2 campur dengan 3. 275 tak cukup. Kan? Okey, B 2210 asas 5. 0123. Ini saya akan ambil 2 darab 5 kuasa 3 campur 2 darab 5 kuasa 2 campur 1 darab 5 kuasa 1.
2 darab 5 kuasa 3. Campur 2 darab 5 kuasa 2. Campur 5. 305 terlebih pula. Okey, C 363 asas 9. Eh, 2. Okey. 3 darab dengan 9 kuasa 2 campur dengan 6 darab 9 campur 3. Sepatutnya inilah jawapan dia kan. 81 darab 3 campur dengan campur 3. Ya betul. Jawapan kita C. Panjang betul kita pergi buat 300. Okey. C. Boleh? Jawapan ada punya. Okey. Itu lebih kurang soalan yang melibatkan topik apa? Tadi topik apa? Asas nombor. Okey. Next kita akan masuk topik berkenaan dengan ni apa? Penakulan pula. Penakulan logik. Penakulan logik kan? Tengok sekejap. Sempat kita buat objektif dulu lah. Objektif itu hari ni kita buat objektif dulu. Ada lebih kurang 4 soalan, 5 soalan saja. Sempat okey. Bagi kita dua nanti kita bincang minggu depan insya-Allah. Penakulan logik. Soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah bukan pernyataan? Oh, sudah. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan? Okey. Pernyataan sebenarnya adalah satu benda yang bila kita sebut dia, kita boleh nyatakan sama ada dia benar atau palsu. Kalau dia dalam tergantung, itu bukan pernyataan. Contoh kita tengok. 5 campur 5, 9. Palsu. Jadi maksudnya A itu adalah pernyataan. B. 2Y sama dengan 8. Dia jadi macam tu. Kita pun 2Y sama dengan 8. Y itu berapa? Dia akan jadi tanda tanya. Y itu berapa? Nampak? Jadi B bukan pernyataan. Tak apa. Kita check, confirmkan. C dia bagi M campur 2M sama dengan 3M. Itu betul. Sebab M campur 2M sama dengan 3M. Semua ada M. Betul. Kalau dia letak M campur 2M sama dengan 5M pun pernyataan juga. Pernyataan palsu. D. 5 adalah faktor bagi 25. Itu pernyataan juga. Yang bukan pernyataan tu 2Y. 2Y sama dengan 8. Kita akan tanya Y ni berapa? Kita tak tahu Y berapa. Jadi bila kita tak tahu, kita tak boleh nyatakan sama ada dia adalah benar ataupun palsu. Jawapan kita adalah B. Betul kan? Nombor 1. Nombor 2. Antara berikut yang manakah pernyataan palsu pula? Negatif 9 campur 1. Negatif 8 lebih kecil daripada 4. Benar. 1 adalah faktor bagi semua integer. Benar. Negatif 0.0022 lebih kecil daripada negatif 0.022. Palsu. Negatif lagi besar nombor tu lagi kecil nilai dia. Okay. 5 adalah faktor bagi 25. 5 adalah faktor bagi 25. Betul juga. Yang mana saya miss ni? Pernyataan palsu. Aduh. Palsu kan.
Itu adalah faktor bagi semua integer. Negatif 9 campur 1 lebih kecil atau sama dengan 4. Negatif 0.0022 lebih kecil daripada negatif 0.022. Siapa yang palsu semua benar? Hai. Apa? Berapa jawapan dia bagi? Semua benar ni nombor 2. Saya salah. Saya faham. Nombor 2, nombor 7, 8, 9, 10, 11. Sudah. Nombor 1 ni kita dapat B. Betul ke tadi? Nak check. Maksudnya dia salah tulis nombor ni. Nombor 8 C. Kenapa dia bagi C? Betul lah, tadi saya yang bagi tahu kamu tadi adalah saya pun bagi tahu tadi yang C tu kalau nak lebih kecil nombor tu kena lagi besar. Kan? Okey. Aduh, pening juga soalan dia seorang je yang tidak benar, palsu kan. Kalau negatif dia nak jadi lebih kecil, nombor tu kena jadi lebih besar. Baru nilai dia akan jadi lebih kecil. Nombor 3, pening. Yang manakah antara penafian bagi pernyataan berikut? 12 ialah gandaan bagi 2. 12 ialah gandaan bagi 2. Okey, penafian kita tak boleh tukar nombor. Kita hanya boleh tukar perkataan dia, iaitu contoh kat sini soalan dia ialah ialah. Ialah saja boleh kita tukar. Jangan tukar benda lain. Jadi 12 ialah gandaan bagi 2. Jawapan kita adalah 12 bukan gandaan bagi 2. Itu kita panggil dia penafian. Jawapan untuk nombor 3 C. Nombor 4. Okey. Apakah antijadian bagi implikasi di bawah? Antijadian. Jika N boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey. Dia antijadian ni adalah dia dengan kawan dia dengan akibat. Jadi kita panggil yang ini jika, yang ini maka. Jadi antijadian adalah dia punya jika tu. Jika N boleh dibahagi tepat dengan 5, jadi antijadian adalah N boleh dibahagi tepat dengan 5. Itu jawapan dia. A adalah jawapan. Okey. Panjang betul nombor 5. Okay, nombor 5, jawapan A nombor 4. Nombor 5, rajah di bawah ialah songsangan bagi satu implikasi. Jika 3 bukan faktor bagi 9, maka 9 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Atau berikut manakah antara kontrapositif bagi implikasi di atas? Okey. Dia ada 4 ekor ni. Implikasi akas. Okey. Kemudian dia ada songsangan dengan kontrapositif. Macam tu. Implikasi jika A maka B. Akas terbalik dua ekor ni. Jika B maka A. Nampak? Songsang pula, songsang pula dia akan follow atas. Tapi dia akan nafikan. Jika bukan A maka bukan B. Nampak? Itu songsangan. Kontrapositif, dia akan ikut yang bawah ni. Jika
bukan B, maka bukan A. Jadi kesimpulan kita antara dua ekor ni, implikasi dengan akas dia adalah terbalik antara satu sama lain. Manakala songsangan dan kontrapositif pun sama, terbalik antara satu sama lain. Okey. Di jawapan kita kat sini dia kata jika 3 bukan faktor bagi 9, maka 9 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Jawapan kita mesti jika 9 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3, maka 3 bukan faktor. Mana jawapan kita? D. D adalah kita panggil dia kontrapositif. Boleh ke? Jadi lebih kurang minggu depan saya target yang ini untuk minggu depan lah. Kita akan fokus lagi untuk penakulan logik satu-satu. Sempat sampai kamu exam hujung tahun nanti, exam kamu pun dah dilanjutkan lagi nanti. InsyaAllah kita sempat cover sampai topik terakhir. Topik terakhir saya tak ajar kamu. Jadi semua dah habis. Okay? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh faham ke ini? Faham. Boleh ya? Okey. Jadi apa-apa ni kamu tanyalah. Boleh WhatsApp saya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.